Dan kata mereka itu, apakah yang terlebih menyerupa ini dengan barang yang turun ke atas Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila pendengar Nabi baca surah Yasin, tuan-tuan, kita dengar Imam Sudais baca pun kita dah Allahu Akbar. Kita dengar Syekh Huzaifi baca Allahu Akbar. Padahal bukan reti Arab sepatah pun kita ni, tapi dengar ni, ya Allah. Tuan pergi semayang di Masjid Haram dengan Masjid Nabawi ni, orang hak duduk depan kita tu kadang-kadang muka tok Melayu, bukan muka tok Arab, muka tok Melayu, tapi bila dengar Imam Sudais baca, kepala lagu nak lembok gitu. Dia ada mesyan. Pasal apa, tuan-tuan? Bacaan tu. Lah ni pemegang sanad bacaan Al-Quran tertinggi di Saudi ialah Syekh Huzaifi. Anda bisa tengok, saya lagi masuk YouTube, type Syekh Huzaifi, dengar dia punya bacaan dia. Dia ada satu taranum dia, satu lagu bacaan dia. Dia adalah pemegang sanad bacaan Al-Quran tertinggi Saudi lah ni. Okey, ini kan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bila Nabi baca Yasin di depan 70 orang Nasrani yang main daripada Habasyah ni, dengar menangis mereka dan terus masuk Islam. Apa yang lebih menyerupa ini dengan barang yang turun atas Nabi Allah Isa? Mereka ni reti agama mereka, agama Nasrani. Bila dengar mereka pula Habasyah ni cakap apa, tuan? Cakap Arab lah. Cakap Arab. Orang Habasyah ni cakap Arab. Jadi bila dengar Quran bahasa Arab, tak ada masalah bagi mereka. Dengar Allahu Akbar, mereka kata exactly macam Injil yang mereka duk belajar. Okey, adalah mereka itu semuanya 70 orang ni yang mai daripada Habasyah, yang ikut rombongan sahabat Nabi balik daripada Habasyah ni. 70 orang mereka saja ikut balik mai ni. Datang mereka itu bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Talib ni siapa, tuan-tuan? Pupu Nabi. Ja'far bin Abi Talib, dia dua beradik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dua beradik. Ja'far bin Abi Talib ini mati di mana? Dia syahid di mana? Di dalam perang Mu'tah. Mu'tah ni di mana? Di Jordan hari ini. Dan tuan-tuan kalau pergi ziarah Jordan, dia ada satu universiti, dia panggil Universiti Mu'tah. Tu terletak di Mu'tah. Di situlah berlaku perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni semua ni ada ni. Ja'far bin Abi Talib ditugaskan jadi ketua dalam perang Mu'tah. Dia ditugaskan untuk pergi ke sana. Ketua, dia kena report kepada ketua nombor 1, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat Nabi. Zaid komander. Senior assistant dia, penolong kanan dia, Ja'far bin Abi Talib. Nabi pesan masa mereka nak pergi, Nabi kata bendera mula-mula mesti dipegang oleh Zaid bin Harithah, anak angkat dia. Kalau Zaid gugur, Nabi kata, yang berikutnya pegang bendera Islam itu ialah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far gugur, Nabi kata, yang ketiga yang diamanahkan untuk pegang bendera itu ialah Abdullah bin Rawaha. Nabi sebut nama 1, 2, 3. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Besar, dalam perang tu mati ikut susunan yang Nabi sebut. Ikut susunan. Tiga-tiga sekali. Dan kemudiannya bendera diambil oleh Khalid Al-Walid. Dan Islam menang di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Ja'far bin Abi Talib ni hak jadi ketua kepada rombongan yang Nabi hantar ketika pergi Habasyah jumpa Najasyi ni. Dia mati, badan dia ada 90 kesan luka kerana pedang, kerana tombak dan kerana panah. Ada 90 kesan di seluruh tubuh badan dia, dan punggung dia tinggal tulang, tidak ada isi.
Begitu bentuk syahid Ja'far At-Tayyar ini. Tangan dodok kudung. Dia pegang bendera tangan kanan kena tetap. Bendera nak jatuh, sebelum jatuh ke tanah, dia tangkap dengan tangan kiri dia. Tangan kiri dia kena tetap. Sebelum bendera jatuh, ada satu riwayat kata dia gigit, ada satu riwayat kata dia tangkap bawah dagu dia. Nak boleh ke mati Ja'far At-Tayyar ini, sampai macam tu sekali. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, ra'aitu Ja'faran yatiru fil jannah ma'al malaikah. Nabi kata, aku dapat melihat Ja'far di syurga esok. Dia terbang dengan sayap dia bersama dengan malaikat. Kerana tu dia dipanggil Ja'far At-Tayyar, Ja'far burung, kerana dia dapat sayap sebagai ganti dua tangan yang putus itu. Ja'far At-Tayyar bawa balik 70 orang Nasara mai jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, Nabi baca surah Yasin, menangis mereka, terus syahadah, masuk Islam mereka ni. Daripada Habasyah pada tahun yang ke-6 daripada hijrah. Ketika itu Nabi SAW tengah kepung kota Khaybar. Maka sahabat-sahabat yang pergi hijrah ke Habasyah pada tahun yang ke-5 seramai 82 orang. Dalam kitab ni dia kata 82. Dalam satu riwayat kata 80 orang. Okey. Lain daripada perempuan dan juga kanak-kanak, di antaranya ada Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Siapa dia Ummu Habibah, tuan-tuan? Dia ni anak Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pemimpin besar Quraisy yang kemudiannya pun masuk Islam. Okay. Dia mula-mula jadi isteri kepada Ubaidillah bin Jahshin. Dia jadi Nabi menikah dengan Zainab binti Jahshin. Dia ni Ubaidillah bin Jahshin. Maksudnya dia ni jadi apa? Ipak Nabi. Mula-mula Ummu Habibah anak Abu Sufyan ni, dia ni suami dia tu ipak Nabi. Bila suami dia mati, Nabi kahwin dengan dia. Ini yang kata Ummu Habibah binti Abi Sufyan, isteri Nabi SAW, yang menikahnya di Habasyah dengan maharnya 400 dirham. Bukan dinar, kitab ni tulis dinar, tapi dalam riwayat tulis dirham. Dia duk ada di Habasyah, Nabi duk ada di Madinah. Nabi tengah duk kepung Khaybar pada masa tu. Bila suami dia mati di Habasyah, Raja Najasyi dia pilih Ummu Habibah ni untuk bagi kahwin dengan Nabi yang duk ada di Madinah. Dan akad nikah dibuat di sana, dibuat di Habasyah dengan mas kahwin dia 400 dirham. Duit tu dikeluarkan oleh Najasyi. Kenapa dia punya cerita ni? Dia kata, dan duit 400 dirham itu ampun kurnia daripada Raja Najasyi. Apa maksud ampun kurnia? Maksudnya belanja. Najasyi yang keluar duit tu sebagai mas kahwin. Nabi kahwin dengan apa nama Ummu Habibah ni, dan datang bersama Ja'far pada tahun itu juga. Firman Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila dengar mereka itu, yakni jemaah Nasara yang 70 orang itu, yang datang mereka itu daripada Habasyah akan barang yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam Quran itu, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Engkau lihat mata mereka itu, geng 70 orang Nasrani ini penuh dengan air mata. Bila Nabi baca aja ayat Quran kat mereka, menangis merambuh ayat mata mereka ni, menangis kerana barang yang mengetahui mereka itu daripada perkara yang sebenar. Dan Nabi baca, dia tahu ini memang betul, benda ni tak tipu sama sekali. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Kata geng-geng Nasara 70 orang yang baru masuk Islam ini, wahai Tuhan kami, telah beriman kami dengan Nabi engkau. Terus kata, kami beriman dengan Nabi engkau, dan beriman kami dengan kitab engkau, dan tulislah olehmu ya Allah akan kami beserta dengan orang-orang yang naik saksi. Dia kata, ya Allah, tulislah nama kami dalam kalangan orang-orang Islam yang naik saksi Allah itu Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, yang mengaku dengan membenarkan Nabi engkau
dan kitab engkau itu. Dan kata mereka itu sebagai jawab kepada Yahudi yang mengaib mereka itu dengan masuk Islam. Bila mereka ni masuk Islam, orang Yahudi ejek mereka. Okay? Mereka jawab balik dekat Yahudi ni, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Pasal apalah pula tiada boleh kami ni beriman dengan Allah dan barang yang datang kepada kami daripada yang sebenar, iaitu Quran. Apabila Yahudi ejek mereka, kata hampa ni Muhammad cakap sikit aja, hampa boleh tinggal agama hampa ikut Muhammad. Yahudi kata macam tu. Mereka jawab balik, mereka kata kalau sekiranya benda hak Nabi Muhammad habang tu benda yang sebenar, pasal apa tak boleh ikut? Sebenar, kami memang ikut benda yang benar. Mereka jawab balik macam tu. Jawapan mereka tu Allah ambil buh dalam Quran. Begitu sekali. Artinya tiada sebab yang boleh menegah kami daripada beriman, bahkan ada sebab yang kuat untuk kami beriman. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan kami tamak bahawa masuk akan kami oleh Tuhan kami beserta segala kaum mukmin yang saleh-saleh akan syurga. Dia berkata bahkan kami memang nak masuk syurga sama dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang ikut dia. Fa athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka membalas akan mereka itu oleh Allah dengan perkataan mereka yang begitu yakin kepada Allah itu, dengan syurga yang mengalir di bawah mahligainya dan pokok-pokoknya akan sungai air tawar. Khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan kekallah mereka ini di dalam syurga itu sebagai balasan kepada orang yang saleh-saleh. Nah, wallahu a'lam. Dia bila mai dalam 6 baris hujung ni, mata aku duk layu lah. Tak boleh piah. Tu gagah sampai yang terkerok-kerok nak buka mata. Jadi saya pun laju dah tuan-tuan. Tak boleh lah. Lagi pula tafsir ni dia nak berhenti, dia kena ada stesen dia. Lagi tak sampai stesen tu tak boleh berhenti. Esok dia sambung jadi cerita, jadi dia kalang kabut. Itu sebab saya speed, kalau ada speed track kena dah tadi ni. Kan 6 baris hujung tu saya dah nampak, eye contact dah nampak tak boleh pergi dah. Mata dah duk main shan macam tu kan. Jadi kita pun kena bagi laju dan bagi sampai stesen dia cepat. Dah sampai stesen dan mata dia buka cerah balik. Itulah yang kata kita ni teratur kan. Kitab macam ni tuan-tuan, minta maaf lah, kitab macam ni memang dia lagu tu. Bahasa dia satu, dia bergumpai-gumpai, dia ulang satu. Kalau tidak diselip dengan cerita-cerita yang kita duk bawa tadi, saya ingat pukul 9 tadi tuan-tuan dah lena lah. Tapi bila kita selit masuk cerita Najasyi, kita habaq Najasyi ni apa, mana kita tinggal teks kitab ni, kita bawa main cerita. Masa tu cantik, semua dengar. Ada perkataan bila saya sebut tu pakai nak tumpang sebut sama kan. Kita ada tengok macam tu. Kita kata tengok Nabi sebut 3 nama tadi, nak pegang bendera dalam perang Mu'tah tadi, Nabi start dengan siapa? Kita kata mulut dah sebut dah, Zaid bin Harisah. Nampak? Nak bagi saya nampak mulut dia tu, Zaid. Okay. Saya pun sebut Zaid bin Harisah. Itu Nabi pesan apa? Kalau sekiranya Zaid gugur, siapa nanti ambil? Saya tengok mulut dia sebut. Dia sebut tu, dia sebut. Nampak kan? Ja'far bin Abi Talib. Nampak? Tu nampak ada kontak. Ada kontak. Dan saya kata bila Ja'far gugur, Nabi kata siapa ambil? Abdullah. Mulut. Nampak tu budak pandai dia memang macam tu. Abdullah bin Rawaha. Dan kita sebut semua. Bila habis cerita tu masuk teks balik, hak duk buat mulut tadi pun mata dah duk main betul. Dia tarik mata. Saya nak kena pergi juga dekat stesen dia, saya tak boleh berhenti tengah jalan. Tengok-tengok ada 6 baris lagi. Saya pun langgar speed track, bayarlah 300. Kalau kena 300. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Tapi berkat orang-orang yang menulis kitab ni, mereka ikhlas tuan-tuan tulis kitab ni. Tuan-tuan hak tulis kitab ni bukan dapat royalty apa-apa ni, tak dapat. Dia semata-mata dia syok nak meluahkan ilmu dia dalam baris-baris kitab
dan dia dapat satisfaction, dia dapat kepuasan apabila kitab dia dibaca. Dia macam tu. Beza dengan kita lah. Kita lah semua baca duit, cent and dollar. Nak panggil ceramah pun baca, nak cah apa duit, nak kita otak kita duk main macam tu. Nak buat yang ni nak jual, nak buat yang ni nak jual, otak kita jalan macam tu. Jauh beza kita dengan depa dulu-dulu ni. Jadi satu respect kita kena bagi dekat orang-orang yang mendahului kita dari segi penyebaran ilmu ini. Nah, wallahu a'lam. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa. Tinggal berapa hari ni? 2 minggu lebih sikit lagi. Kita dah nak mai dah Ramadan. Saya pesan kat diri saya, dekat tuan-tuan, Ramadan ni baca Quran bagi banyak. Hak tadi kita baca tadi, subhanallah wa bihamdih, modu ada di mulut. Dalam sebulan Ramadan ni, subhanallah wa bihamdih. Paling common 100 kali sehari kena buat. Paling common. Supaya bila kita duk sebut subhanallah wa bihamdih, kita tak cakap benda lain. Itu kebaikan dia. Jangan ada satu malam pun yang kita miss daripada qiyam Ramadan. Jangan. Kalau ditakdirkan ada 30 malam Ramadan, 30 malam tu kita jangan miss qiyam Ramadan. Tarawih jangan miss. Semayang. Bangkit sahur, tahajud. Kalau boleh jangan miss. Kalau boleh. Bangkit sahur, kok mana pun nak bangkit. Pasal apa? Pasal kita tak mau kita jadi sama macam orang Yahudi. Beza puasa kita dengan puasa Yahudi. Orang Yahudi tak makan sahur. Orang Islam kok mana pun, kalau rasa macam mana pun, satu bekas air siap tepi katil tu, bangkit minum juga air sebagai satu ibadah sunnah. Minum juga, jangan sampai tak buat apa langsung. Paling best bangkit, ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat, makan sikit, kemudian lengkapkan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang sepatutnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dia belain daripada hak lepas-lepas. Mudah-mudahan kali ini punya Ramadan belain daripada hak kita duk lalu lepas-lepas dah. Biarlah ada satu rekod kita balik esok menghadap Allah, Ramadan tahun 2016 paling cantik. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.